Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Wajib haji yang kelima iaitulah bermalam di Mina. Tadi kita bermalam di Muzdalifah. Kemudian pada malam raya atau hari raya itu kita melontar Jamratul Aqabah, satu saja. Yang kelima, bermalam di Mina. Bila kita bermalam di Mina ni? Iaitulah pada malam yang ke-11. Hari raya, malam tu dipanggil malam pertama, hari tasyrik. Dan malam yang kedua, malam yang ke-12. Hari 12, kalau tuan-tuan sudah buat nafar awal, kita balik ke Mekah, selesailah haji kita. Tetapi bagi orang yang nak duduk satu malam lagi, malam yang 13, jadi dia nak buat nafas ni, jadi dia kena duduk di Mina berapa malam? 3 malam. Malam 11, 12 dan 13. Baru habis. Jadi bila dia duduk 3 hari, dia kena melontar 3 kali. Hari 11, hari 12 dan hari 13. Bagi orang nafas awal, hari 11 dan 12 sahaja. Jadi kita lihat di sini suasana bermalam di Mina, bermabit di Mina ni. Maksud dianya, pengertian mabit di Mina iaitulah pada malam hari tasyrik, dalam tempoh lebih separuh waktu malam. Maknanya kita kena kebanyakan malam tu duduk di Mina. Iaitulah bermalam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mabit maknanya bermalam. Waktu sahnya berlebih daripada setengah malam. Jadi kita duduk di maghrib sampai selepas setengah malam. Kalau kita nak pergi ke Mekah, nak balik tawaf, boleh kita pergi. Ataupun ada masyarakat lain yang kita nak selesai di Mekah, boleh kita pergi. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan yang dikira bermalam itu semata-mata berada di Mina ketika terbit fajar kedua, waktu subuh. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini memberi satu kelonggaran kepada kita. Biasanya jemaah ni tengah-tengah hari Mina dia akan balik ke Mekah untuk tawaf. Balik senang, balik mudah. Kita tak naik jumpa kereta dekat dengan Aziziyah dekat Ben Daud tu, naik 5 riyal, 10 riyal sampai Mekah. Yang problemnya nak mari besok, nak masuk Mina balik. Sebabnya Mina macam ni duduk tengah, nak keluar tu 10 jalan ada. Mana-mana jalan keluar semuanya pergi Masjid Haram. Tapi daripada Masjid Haram nak masuk Mina tu penat. Jadi ada jemaah yang sampai lebih pada setengah malam baru sampai Mina. Ada jemaah sampai pukul 2 pagi sampai Mina. Jadi kalau kita lihat kepada takrif tadi, berada lebih daripada separuh malam di Mina, orang ni cukup tak cukup? Tak cukup. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan duduk mata-mata di Mina tu sudah cukup, jadi kita terima yang tu untuk kes tadi. Tapi jangan buat kes. Tak apa, pendapat kedua ada. Kita tidur di Mekah, lepas malam nanti baru kita pergi. Tak nak lagi tu. Jadi kita jangan cari hak tepi-tepi sangatlah. Ambil sebaik mungkin yang terdapat. Jadi Mina ni satu tempat yang begitu sempit. Sempit sangat dia. Lebih kurang dalam 8 km persegi ya tempat dia. Orang nak duduknya begitu ramai. Ramai sangat. Muzdalifah tadi mungkin lebih luas daripada Mina. Sebab Muzdalifah tak ada khemah, tak ada bangunan, tak ada apa benda. Yang adanya tandas je, toilet je ada. Yang lain tu jalan raya lah yang ada. Jadi di Mina ni banyak sangat. Bangunan ada hospital lagi, ada tempat polis lagi, ada khemah lagi, macam-macam yang menyebab sempit. Sehingga ukuran Mina yang dibuat oleh pengkaji yang dibuat dalam, saya tengok dalam buku saya ni, dia kata Mina yang ada tempat mabit itu hanyalah sekitar 2 km, 3 km persegi saja ada. Jadi kalau kita lihat di situ, memanglah agak sempit sangatlah Mina ni untuk kita duduk. Tapi saya menarik di sini apa yang disebut oleh Syekh saya. Dia kata tengok ni, muka surat 151 dalam buku Mekah ni. Keluasan Mina menurut sempadan syarat ialah 8.16 km persegi. Setelah ditolak kawasan lembah, puncak bukit, jalan raya dan pejabat kerajaan, kawasan yang tinggal untuk khemah bagi para jemaah haji ialah lebih kurang 2.5 km saja. Memang sempit nak banding dengan bilangan jemaah haji yang begitu ramai. Tapi kita nampak orang boleh masuk Mina. Jadi seorang syekh saya, Syekh Atiyah rahimahullah, dia buat bandingan yang begitu mudah. Dia kata tuan-tuan jangan takut dengan Mina. Mina ni kita nampak kecil, tapi dia seperti perempuan mengandung. Orang perempuan mengandung setakat ni, rekod yang ada, berapa orang yang paling ramai dia mengandung? Tanya doktor kita, berapa
Hak paling ramai orang perempuan mengandung 8 orang. Boleh masuk 8 orang. Hak seorang masuk, 2 masuk, 3 biasa, 4, 8. Maknanya bina ni ibarat macam tu. Walaupun nampak sempit, tapi Allah Ta'ala beri kepada dia macam ibarat seperti perempuan mengandung. Dia mengandung seorang, apa besar tu juga perut dia. Mengandung 8, lagu tu mungkin dia besar sikit lah kot. Tapi itu ibarat Mina yang simple lah. Jadi kita nampak Mina duduk di mana? Di sini. Sebelah dia Muzdalifah. Sempadan di antara Mina dengan Muzdalifah tu hanya ada satu tempat, nama dia Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni celah lorong tu. Dia bukan Mina, bukan Muzdalifah. Jadi Wadi Muhassir ni khilaf, berbeza pandangan ulama. Ramai yang mengatakan Wadi Muhassir di sinilah tempat tentera Abrahah, tentera bergajah, yang nak serang Mekah dulu waktu zaman Tok Nabi merintah Abdul Muttalib sebelum Nabi lahir tu. Dia berkumpul di situ. Dia berkumpul di Wadi Muhassir. Karena nama Wadi Muhassir, wadi yang menghancurkan orang jahat di situ. Jadi Nabi kita bila sampai Muzdalifah, nak masuk Mina, dia jalan cepat di situ. Seruk, dia pergi cepat. Jadi ada sebagai ulama kata bukan di sini. Dia kata siapa tu? Abrahah bukan masuk tanah haram lagi. Dia masih lagi di dekat dengan Arafah. Tuan-tuan kena ingat, Arafah ni tanah halal. Arafah tanah halal. Ini sempadan tanah haram. Jadi Muzdalifah, Mina semua tanah haram. Karena itulah kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wazkurullah indal masy'aril haram. Masy'aril haram tu tempat kerja haji di tanah haram. Arafah tempat kerja haji di tanah halal. Jadi saya sudah ulang beberapa kali dah. Di antara perkara yang wajib kena campur halal dengan haram ni di mana tuan-tuan? Yang wajib kena campur. Dalam kerja buat kita, makan minum kita, haram campur. Yang kita boleh, bukan boleh, wajib kena campur antara halal dengan haram ni, haji dan umrah. Dia kedua ni kena campur. Jadi nampak jarak Mina tu begitu dekat. Jadi kita tengok, lihat di sini, bermalam atau mabit di Mina, boleh kita pilih di antara 11 dengan 12 nafar awal, ataupun 11, 12, 13 dinamakan nafar sani. Mana nafar tu berangkat awal. Siapakah orang yang dikecualikan daripada bermabit? Siapa dia orang dikecualikan di sini? Macam di Muzdalifah tadi jugalah. Orang yang takut terancam keselamatan diri atau harta. Ini satu kumpulan. Yang kedua, orang yang menjaga atau menemani orang sakit, mencari keluarganya atau siapa yang hilang. Yang keempat, penyakit yang sukar bermalam. Yang kelima, terpaksa. Orang yang terpaksa kena keluar daripada Mina dengan sebab-sebab tertentu. Jadi itu di antara kumpulan yang dibenarkan keluar daripada Mina, tidak bermabit di Mina dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita bermalam di Mina ni dia panggil malam tasyrik. Tasyrik itu berapa hari bulan? 11, 12 dan 13. Jadi kita kena bermalam pada malam 11, malam 12 dan malam 13. Ingat tak ingat? Apa makna tasyrik tu? Ini soalan bagus. Dalam periksa nanti keluar ni. Apa makna tasyrik? Ingat dah makna dia? Arti dianya malam yang cerah. Kerana malam 11, malam 12, malam 13 ni malam dah cerah dah. Yang kemuncak ni malam 15 lah, malam bulan purnama. Itu satu. Tasyrik lagi dengan erti hari orang buat apa? Kan dia sembelih korban pada hari 10. Hari 10 dia sembelih korban, dagingnya banyak. Jadi hari 11, hari 12, hari 13 ni hari jemur daging. Siapa yang merosakkan hari tasyrik ni? Peti ais yang ada hari ni. Peti ais telah merosakkan hari tasyrik. Mana lagi ada orang jemur daging hari ni? Semua daging masuk dalam peti belakang dah. Tapi walaupun peti dah rosakkan hari tasyrik, tapi nama tu mesti dikekalkan. Kadang mungkin satu hari nanti orang akan jemur balik daging. Tapi sekarang ni pun ada. Kita tengok nanti. Biasanya jemaah haji kita dia minat sangat dengan daging unta. Nak klik daging unta ni. Ambil daging unta korban dia, jemur je dekat apa tu? Dekat khemah-khemah yang. Boleh tengok lagi. Jadi hari tasyrik tu hari jemur daging. Jadi sekarang ni walaupun orang tak jemur daging dah, dirosakkan oleh peti, tapi dianya masih lagi diguna pakai. Nama tak boleh ubah dah.
Jadi jemaah boleh membuat pilihan sama ada untuk bermalam pada hari 11, 12 saja, nama dia nafar awal, atau 11, 12 dan 13 Zulhijjah, namanya nafar tsani. Tulis kat situ apa makna nafar. Nafar itu makna berangkat awal balik ke Mekah. Nafar tsani berangkat kemudian. Jadi kita boleh pilih. Dalam Quran Allah Taala sebut dalam Quran, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Jadi Allah Taala kata siapa yang duduk dua malam selesai, yang duduk 3 malam pun selesai. Jadi nanti kita buat pilihan lah, kita nak duduk 12 ke, nak balik 12 ke, nak balik 13. Jadi jemaah kita bagi pilihan. Saya cakap terus terang di sini, di antara perkara yang saya tidak setuju dengan setengah-setengah package lah, kita tak sebut nama package. Setengah package ni memang dia tutup pintu terus. Nafar awal tak ada. Ustaz dia ceramah pula, faman ta'akhkhara fi yaumaini fala man ta'ajjala fi yaumaini fala ismail. Siapa dia nak ambil 2 hari tak ada dosa. Siapa duduk 3 hari tak ada dosa. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Saya tegur dalam perbincangan muzakarah haji, saya kata, ustaz, itu tafsiran yang silap. Seolah-olah orang nafar awal ni orang tak bertakwa. Itu salah. Naknya Tuhan kata siapa duduk 2 malam di Mina, selesai haji dia, dan dia dapat pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Duduk 3 malam pun selesai bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau tak takwa, duduk 10 malam pun tak jadi. Itu tafsir ayat yang tepat. Apa rahsia di sebalik kawan-kawan kita tak benar jemaah dia balik? Kerana banyak masalah. Masalahnya masalah pengurusan lah. Saya pun tak nak sebut hal orang, tapi nak cerita. Bila jemaah nak balik, biasanya hari Mina ni, hari nafar awal di antara hari yang fit, hari yang ketat. Ada kalanya kita terpaksa kena sewa bas daripada daripada Mina ke Mekah, lebih kurang dalam 4 km je jarak dia. Satu bas kita kena bayar 3,000 rial. Jadi setengah-setengah package tu dia tak nak keluar duit. Sebab tak nak keluar duit. Itu je lah jawapan dia. Yang kedua, bila balik Mekah nanti, dia terpaksa kena bayar makan lagi kepada jemaah. Sedangkan makan di Mina tak usah sudah bayar. Itu faktor-faktor ni je lah. Tuan-tuan kalau dengar cerita ni, jawabnya tidak, tafsiran itu silap. Yang betulnya, siapa duduk 2 hari setelah dia bertakwa dengan amalan-amalan haji yang baik, fala isma alaih, dia keluar daripada Mina, selesai haji dia, sudah tidak ada dosa. Siapa duduk 3 malam, sama juga. Jadi itu tafsiran yang tepat. Jadi kalau tafsir untuk membetulkan nak tahan orang daripada balik daripada Mina, saya tidak setuju, dan saya telah buat bantahan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya tidak sewenang-wenangnya menafsir ayat Quran ini mengikut selera syarikat. Tafsir Quran mesti ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah bagi dah kita longgar 2 hari. Tuan-tuan kena ingat, di Mina ni satu cabaran yang agak sedikit, saya kata sedikit ya, tidak payah mana. Cuba kita bayangkan dalam satu maktab ada 2,000 ataupun 2,500 orang. Toiletnya lebih kurang dalam 40 biji je. Cuba bagi dengan 2,000 orang. Berapa orang satu toilet? Tak banyak, tak ramai, lebih kurang dalam itulah. Kalau nak sembahyang subuh, pengalaman saya, orang azan pertama, biasa azan pertama di Mekah ni, dia azan 1 jam sebelum subuh. Kita bangun azan pertama, kita pergi beratur queue di situ, sedang molek dengan balik semula ke khemah, orang azan yang kedua. Itu je lah. Itu adalah ujian Allah SWT kepada kita, tak apa. Bukan satu benda yang asas dah. Yang pentingnya kesabaran kita, Tuhan nak uji. Jadi pasal itulah bila jemaah kata 2 hari 2 malam ni saya duduk di sini, alhamdulillah sabar saya sudah cukup, saya nak balik awal kerana masalah tandas, masalah. Apa salah kita beri kelonggaran? Kalau tak nak keluar duit, cakap jemaah, siapa nak balik tambah sendiri. Orang bayar, jemaah haji kita ni kaya-kaya, bukan orang miskin. Orang yang pergi ni saya yakin kaya semua ni, semuanya jutawan belaka kalau ikut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah, bahasa kita tak apa lagi dah kot. Baik. Jadi bila sampai di Mina, amalan kita pada hari raya melontar Jamrah Aqabah. Jelas tak? Malam 11, apa amalan kita di Mina? Iaitulah bermalam di Mina. Apa kerja kita di Mina? Nabi SAW telah bersabda, ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Nabi kata hari Mina ni hari makan, hari minum, hari berzikir. Itu je lah.
Jadi makanan yang disedia oleh muasasah di Mina tu agak terlalu simple sangat lah. Jadi tak apalah, yang kita makan sedap banyak lama dah. Jadi hidup di Mina tu sabar-sabar je lah, yang penting boleh makan. Yang kita bimbangnya tak boleh makan, tu yang takut. Banyak duit setara mana pun kalau makan tak boleh, ada faedah? Tak ada lah faedah duitnya. Faedah hidup tu ada lagi, boleh bertaubat, boleh berzikir lah. Baik. Jadi Nabi kata hari Mina ni hari makan, hari minum dan hari berzikir. Itu je lah. Jadi amalan-amalan sunat ketika berada di Mina memperbanyakkan amal ibadat. Puasa tak boleh? Boleh puasa? Tak boleh kerana dia masih lagi hari raya. Hari Mina tu hari raya, hari tasyrik. Kan kita raya haji ni 4 hari tak boleh puasa. Hari raya, hari 11, 12 dan 13. 4 hari tak boleh. Jadi tak boleh puasa. Warak setara mana kita di Mina pun, saya ustaz dah tak lalu makan ni, saya puasa je lah. Jangan ada buat benda yang pelik ajaib ni macam ni. Tapi kalau di Mekah saya galakkan berpuasa. Minggu pertama tak galak lagi, suruh dia makan dulu. Minggu yang kedua mula dah bunyi, ustaz, menu ni Allahu Akbar. Kenapalah dia boleh tulis jemaah haji ni dalam borang kaji selidik. Dia kata kenapalah syarikat ni tak bawa tukang masak daripada Kelantan, orang Kelantan. Orang Kuala Lumpur pula kenapalah manis sangat ni masakan Kelantan ni, carilah apa ni dia punya chef Kuala Lumpur. Jadi saya duk fikir 10 chef kena bawa. Jadi macam mana? Jadi nak sesama masalah, saya pun baca hadis-hadis kelebihan berpuasa di Mekah. Puasa je lah dia. Balik masjid hari lapar, tak tanya menu apa dah. Bismillah, mana ada. Alhamdulillah, selesai masalah. Jadi kita pun kena pandai jugalah. Ambil hati jemaah ni dah. Kau macam mana? Jadi nak selesai masalah tak lalu makan, kena puasa. Dah puasa lapar lalu kah? Apa? Pasal tu lah bulan Ramadan. Kuih-kuih yang jual ada bazar Ramadan tu keluar dalam muzium banyak ke bulan Ramadan. Pasal orang terlalu lapar ni dia beli belaka. Baik. Jadi amalan sunat ketika berpuasa berada di Mina, yang pertama memperbanyakkan amal ibadah. Yang kedua banyak baca Quran. Dalam perjalanan haji yang lepas-lepas, saya syorkan kepada jemaah kita yang duduk di Mina selama 3 hari, bermula daripada pergi ke Arafah. Hari 8 pergi Arafah, 9 di Arafah, 10 hari raya, 10 tu mungkin agak kelang kabut sebab kita berjalan. Hari sebelah hari tenang. Kerana hari sebelah tu hari nafar awal tu, hari tasyrik yang pertama dia panggil Yaumul Qar bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tanda. Hari 8 hari Tarwiyah. Hari 8 nama apa? Hari Tarwiyah. Hari 9 hari Arafah, hari wukuf. Hari 10 hari raya. Hari 11 hari tasyrik yang pertama dia kenali dengan nama Yaum Al-Qar, hari bertenang. Sebab apa? Sebab hari sebelah tak pergi ke mana-mana, duduk di Mina. Raya habis dah, duduk di Mina je, tunggu melontar je. Hari 12 hari nafar awal. Hari 13 hari nafar sani. Jadi kalau tak sempat tulis, ambil dalam buku ni. Saya tulis semua. Saya duk cerita dalam kitab kita ni. Cerita ni lah, cerita nak suruh jemaah haji ni menghayati betul-betul. Siapa nama hari pun ada kat situ. Jadi hari 12 saya syunkan supaya dalam 5 hari perjalanan haji kita ni, tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah dapat khatam sekali Quran. Allah dia kata, ustaz, jangan Allah. Setengah kita ni bila sebut khatam Quran celek mata lalu. Nak buat apa? Mina. Tak ada kerja dah kitanya. Hari makan, hari minum. Makan apa? Sekadar yang mana yang ada rezeki Allah bagi. Hari berzikir pada Allah SWT. Tuan-tuan sangat besar. Kalau kita balik dengan kita khatam Quran di hari haji itu sekali khatam, alhamdulillah. Sepanjang kita duduk di Mekah sekali khatam. Sepanjang duduk di Madinah sekali khatam. 3 kali khatam, besar pahala. Besar tak besar? Saya jemaah-jemaah yang lepas-lepas lah, hari terakhir kadang-kadang dia mari peluk kita, bukan jemaah yang menangis, saya menangis dulu. Kerana dia terharu, dia kata dengan penekanan yang kita suruh baca Quran ni, yang menyebabkan dia baca. Saya nak setiap hari kita tanya, berapa orang dah khatam Quran? Saya akan anjur majlis khatam Quran di Mekah. Cumanya jemaah kita ni dia lebih kepada ikhlas lah. Ustaz dia mari lapor, saya khatam dah Quran, alhamdulillah. Lepas tu nak majlis ke tak? Tak nak. Tak mahu orang tahu. Saya sebenarnya tujuan nak buat majlis, nak suruh khatam ni tengok. Jadi khatam tu duduk belakang je lah, depan ni khatam. Jadi berapa orang je. Jadi anak pun bila tengok respon tu tidak ramai sangat, jadi kita buat majlis pun malu juga. Dia tertimuk 3 orang yang khatam Quran, ustaz. Oh malu betul. Jadi tahun ni insya-Allah kita harap ramai lah. InsyaAllah ramai.
Dan sepanjang kita bersahabat selama 40 hari, 45 hari itu, memang kita bersahabat betul-betul. Dan saya sendiri pun tidak ada lagi jadual-jadual ceramah. Dalam TV pun tak ada, radio pun tak ada. Duduk dengan tuan-tuan, jadi disitulah peluangnya kita belajar. Yang kita nak, jemaah yang pergi ni balik boleh jadi imam. Tu dia. Kalau salahnya pergi majlis tak ada orang, tak payahlah duk main 1, 2, 3 la ilaha illallah, tak payah dah. Pak Haji ada tu, terus sekali tak. Apa benda yang payahnya. Jadi hari Mina ni hari kita berzikir, hari kita makan dan minum. Tambah sikit-sikit lagi boleh lah shopping dekat-dekat luar tu, badalah sikit. Istilah orang kita ni pergi haji dia panggil hari melontar. Melontar apa? Melontar duit. Yang ketiga berzikir, bertakbir raya. Yang keempat berdoa dengan apa-apa saja doa yang kita nak, kerana di Mina ni termasuk tempat mustajab doa. Termasuk tempat mustajab doa. Yang kelima melakukan hadyu, iaitulah korban ataupun dam. Jadi dam kita, biasanya jemaah kita ni insya-Allah taala yang lepas-lepas kita akan uruskan dam korban ni dalam hari raya itu juga. Dalam hari raya. Jadi ada juga syarikat-syarikat lain, mereka uruskan dam ni waktu murah nanti. Bila orang balik haji semua 2-3 bulan lagi, kambing dah murah baru dia sembelih. Ada. Jadi kita bukan nak buka rahsia lah tu. Tapi itu bukan rahsia lah, memang menjadi satu amalan setengah-setengah kawan-kawan kita. Dan penduduk Mekah sendiri menjadi amalan bahawa dam yang kita beri pada mereka ni, dia sembelih makan setahun sampai ke haji tahun depan. Bulan ni 11 ekor makan. Jadi tengok bajet dia ada berapa ekor orang beri pada dia. Kita tak nak. Kerana Nabi SAW 100 ekor unta dia bawa. Dia sembelih pada hari raya. Hari yang boleh korban itu saja. Kalau hari itu boleh sembelih awal, tentu Nabi kita sembelih. Sahabat-sahabatnya beratus ribu ni nak makan. Kenapa tunggu hari raya sampai kena jemur daging? Itu di antara amalan yang kita buat. Yang seterusnya, jadi orang yang dikecualikan bermalam di Mina tadi sudah sebut, sesiapa yang dihalang oleh sesuatu perkara daripada bermalam di Mina bukan dengan kehendaknya, dipanggil uzur syar'i, maka orang itu digugurkan daripada wajib bermalam. Jadi kita dah sebut tadi kategori orang-orang yang dibenarkan tidak bermalam di Mina. Jadi tentang penempatan jemaah haji di Mina ni ada 3 tempat. Penempatan jemaah haji di Mina ada 3 tempat. Yang pertama dia panggil Mina Jamarat. Mina Jamarat ni dekat dengan Jumrah. Tuan-tuan duduk di sini, kita nampak tempat orang melontar. Jadi itu atas pilihan, kata di petugas-petugas Indonesia, bapak mau duduk dekat bisa, tapi fulusnya mesti ada, itu saja. Kena bayarlah sikit, boleh jadi dalam tambahannya tak banyak, lebih kurang dalam 8,000 gitu. Boleh duduk dekat. Nampak tempat melontar. Tapi tuan-tuan yang ada duit dah. Yang duitnya ada, kesihatannya kurang, baiklah ambil Mina Jamarat. Kerana kesian, duit kita ada, duduk berjalan di khaimah tu 3 km mari. 3 km balik pula. Ada yang tak sampai balik pun ada. Terpaksa kena panggil kawan-kawan, bawa kereta tolak, panggil ambulans, angkat pergi. Kerana sakit jantung. Ada. Jadi orang yang ada duit. Sedangkan kalau orang yang tak ada duit, tak apa, insya-Allah kita sama-sama berjihad, berjalan kaki pergi melontar. Yang kedua, Mina Mu'aisim. Mina Mu'aisim ni penempatan jemaah haji sekarang. Yang jaraknya lebih kurang dalam 3 km jarak. Itu dekat. Yang ketiga, Mina Muhasir. Yang ni kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kena ke kawasan ni. Ini dia bagi, kita tak tahu siapa pembahagian ni, kita tak tahu. Mina Muhasir ni saya pernah duduk waktu belajar dulu. Saya bertugas sebagai panel pengawas kepada Bank Pembangunan Islam IDB ni. Ni projek sembelih korban. Jadi kita student-student ni pihak universiti hantar suruh tengok dari sudut syariahnya sah kata kambing tu, mari depan kita jalan betul. Lepas pada kita ada doktor perubatan, dia panggil veterinar, dia cek pula tengok, ni tak boleh ni, ada apa ni. Jadi setiap kita kan, mana kita syariah ni tak tanda hijau, doktor tu tanda merah, situ mana kambing ni tak sah. Jadi waktu saya duduk di sana dulu, Mina Muhasir ni kita berjalan kaki lebih kurang 4 km ke tempat melontar. Jadi kita tak tahu, tuan-tuan tak boleh pilih. Jadi kalau tuan-tuan boleh pilih, senang. Tengok dalam brosur tabung haji, syarikat ni tahun ni duduk di sana. Tentu orang tak beli pakej dia. Buat apa cari tempat jauh. Jadi kita haraplah insya-Allah taala kita tidak jauh lah. Paling jauh pun Mina Mu'aisim je.
Jadi kalau yang kena Mina Mu'aisim tu, yang ada duit saya syorkan pergi duduk di Mina Jamarat, dekat, memang dekat, nampak je tempat melontar. Jadi bukan nak kempen ni, tapi beri nasihat kepada orang yang mempunyai keuangan. Jadi hukum bermabit di Mina, ini untuk orang yang tak ada tempat. Ini suasana di Mina. Ini jambatan ni tempat jemaah kita nak balik pergi ke Mu'aisim. Orang yang duduk di Mu'aisim 3 kilo tu, kita kena pergi masuk terowong. Jangan takutlah, terowong sekarang sudah jadi 2 terowong, satu pergi satu bagi. Yang kata tragedi Mu'aisim tahun berapa dulu, 80 lebih dah. Waktu tu satu terowong je pergi, satu terowong je pergi mari. Jadi masalah. Jadi sekarang ni kerajaan dah buka 2 terowong. Ini suasana bermabit di Mina. Khemahnya macam tu lah. Dia panggil khemah kalis api, bakar pun tak angus. Jadi dalam tu ada aircon, memang sejuk suasananya. Duduk 3 hari tu suasana sedap, duduk sejuk. Cumanya yang letih sikitnya kalau yang suka pergi ke tandas lah. Jadi pasal tu lah makanan di Mina pun dia buat tak ada kuah, kerana takut orang sakit perut. Dia macam-macam rahsia rahmat dia tu. Setengah-setengah jemaah tanya, dia kata Arab ni tak kerti buat kuah. Kata kerti, bukan tak kerti, cuma dia takut tuan lah nak pergi 2,000 orang duduk 50 toilet dia tak. Bukan satu perkara yang senang. Ni realiti ni jemaah kita yang bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Itulah kedudukan dia. Duduk memang jihad betul lah tu. Satu tempat dia bagi satu tilam yang kecil, memang betul-betul muat tubuh kita. Kalau sebelah kita ni, kemah kita ni duduk dengan orang besar-besar belakang, kena tidur mengiring, ikut sunnah Nabi, ikut belah kanan tidur. Barulah kita rasa betul. Kemuncak hajinya bagi saya lah, waktu tidur di Mina tu, di situlah berlaku pengenalan diri yang betul-betul. Karena bila kita tidur tu macam-macam bunyi lah. Boleh tengok orang ni kuat, orang ni lawan, macam-macam lawan. Dia yang pertama sekali kerana kita letih, kepenatan tu, bunyi pun lagi kuat. Baiklah. Jadi kita sudah jelas kepada tuan-tuan semua tentang bermalam di Mina. Bermalam di Mina, sekali lagi saya ulang, kita wajib, ini wajib haji. Bermalam di Mina maksudnya kita kena ada di Mina kebanyakan malam. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak balik ke Mekah contohnya, lepas kita bermalam pukul 12 malam tu, lepas tengah malam, maka ahli-ahli fiqh kita membenarkan kita keluar balik. Boleh. Contohnya yang kata teruk sangat dah, orang ni tak tahan nak tandas ke, nak balik tawaf ke, boleh kita balik ke Mekah sendiri-sendirilah balik. Jadi itu di antara bermalam di Mina yang wajib kita kena duduknya 1-2 malam. Malam 11 dan malam 12. Bagi orang yang nak cepat, balik hari yang 12 boleh balik, nafar awal. Bagi orang yang nak sempurna akan duduk 3 malam, boleh, dia akan balik pada hari yang ke-13. Itu bermalam di Mina. Apa amalannya? Tak ada. Biasanya amalan di sini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan salat di Mina ni secara qasar tetapi tidak jamak. Itu yang pelik yang kita tak buat lagi. Qasar tak jamak. Dia sembahyang Zuhur 2, sembahyang Asar 2, tapi waktu masing-masing. Waktu Zuhur 2, waktu Asar 2. Maghrib berapa? Bukan 1,5. Tak ada. Maghrib kena 3 juga. Dia tak ada tempat. Dia tak boleh main setengah-setengah tu. Bukan matematik. Jadi itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pihak tabung haji mengeluar arahan. Oleh kerana kita ni pengikut mazhab Syafi'i, maka kita kena sembahyang Zuhur dan Asar jamak tapi tidak qasar. Jadi sangat kontra lah dengan amalan Nabi tu. Nabi kita qasar tidak jamak. Yang arahan kita hari ni jamak tidak qasar. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tengok waktu sampai di sana nantilah. Suasana tu biasanya saya lebih cenderung kepada mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia Nabi. Orang lain itu bukan Nabi. Arahan-arahan tu boleh diperbincangkan, tapi arahan Nabi kita kena ikut, bukan kena bincang. Boleh soalan. Ada satu kawan dari di Mina, ya. Ismail, balik ke komplain. Kenapa main Zuhur kanan? Dia komplain.
Jadi sebabnya Nabi SAW duduk di Mina, dia qasar salat tetapi tidak jamak. Dan dia tak sembahyang Jumaat. Masjid ada, Masjid Khaif di Mina tu ada. Tapi tidak dilakukan salat Jumaat. Karena dikira di situ orang haji, orang bermusafir di situ. Jadi kita tidak pelik lah. Jadi dua-dua pandangan itu mengikut cara sunnah nabinya, Nabi kita sembahyang qasar, tidak jamak. Mengikut sunnah perbincangan tabung haji, kita jamak, tidak qasar. Yang kita nak lakukan nanti kita tengok bila sampai di sana. Yang pentingnya sembahyang itu tak boleh tinggal. Habislah kita, sebelum kita berpindah kepada rukun wajib yang keenam, kita buka persoalan di sini. Ada soalan apa-apa tentang bermalam di Mina? Ada soalan? Kejelas tak? Ya. Dua balik. Mana hari 12 tu boleh balik ke Mekah. Nafar awal tu balik hari 12 tu. Tapi kalau nak balik hari raya tu ke Mekah untuk tawaf, kena mari pula. Lepas tawaf tu kena mari, kerana dia nak kebanyakan malam tu berada di Mina. Itu beza. Yang balik celah-celah tu, contohnya hari raya, lepas kita melontar, kita nak balik sekejap untuk melakukan tawaf ifadah. Jadi kita boleh balik ke Mekah. Lepas balik sudah tawaf, sudah sa'i semua, mari semula tidur di Mina. Tak boleh tidur di Mekah. Kalau siapa dia tidur di Mekah tanpa uzur, orang ni berdosa, kerana tidak ada sebab keuzuran. Uzur tadilah 2, 3, 5 perkara keuzuran tadi. Contohnya orang ni sakit, dalam suasana begini, maka dia beri keuzuran. Ada lagi soalan? Ya. Dia masalah orang melontar di Mina. Nak wakil ke nak pergi sendiri? Jadi di sini telah diperbincangkan oleh ulama. Jadi orang yang tak mampu boleh wakil. Walau macam mana pun, orang yang pergi haji ni, dia nak tengok juga sendiri, dia nak lakukan sendiri juga amalan haji itu, walaupun dia tua, dia tak larat. Jadi bawa duit banyak-banyak lah. Kita cuba cari orang yang tolak kereta dia tu. Duit boleh cari, tapi pengalaman dia paling tidak pun tak sekali dalam hidup dia, dia sendiri pergi melontar, balik tu boleh cerita amalan mana Mina, macam tu. Kalau balik tak ada pengalaman dia, Mina lagu mana tak tahu, melontar lagu mana tak tahu, macam duduk kat Malaysia pula dia tu. Jadi wakil boleh. Dalam masalah ini boleh wakil melontar, tetapi pengalaman tu cantik untuk dihayati oleh seorang jemaah haji. Ada lagi hal lain? Habis dah? Baik. Kita pindah kepada wajib haji yang keenam. Melontar di 3 jumrah. Hari apa ni melontar ni? Hari tasyrik yang 12 sebelah 12 ataupun 13, sambung sekali 3. Tengok ni suasana tempat melontar hari ni tuan-tuan. Jadi kita naik. Biasanya jemaah yang mari daripada Muaisim ni, dia akan lorong kita tu lorong tingkat 1. So naik atas. Tu tingkat 1. Ataupun kita mengelak nak masuk tingkat bawah juga. Boleh. Yang pentingnya 5 tingkat tu dia bagi lorong siap dah. Kalau siap perancangan dia orang ni, dia nak buat train, nak buat kereta api. Orang duk Muaisim 3 kilo tu naik kereta api. Senang mari, letak sini, lontar, naik pusing balik. Allahu Akbar. Pada waktu itu orang semuanya VIP belakang dah. Tapi jadi setakat ni tak siap lagi. Yang saya dimaklumkan hanya siap di antara Arafah dengan Mina tu dah siap dalam percubaan. Jadi kita test tahun ni insya-Allah. Harapnya jadi molek lah. Jadi melontar jumrah pada hari Mina, hari pertama, hari tasyrik tu berapa? Iaitulah 3 jumrah. 21 biji. Waktu yang diharuskan, waktu yang kita nak melontarnya iaitulah selepas zuhur. Kita melontar selepas zuhur. Bila masuk waktu zuhur, masuk waktu melontar. Yang afdalnya melontar tengah hari sampai maghrib.
Tetapi biasanya arahan yang kita terima daripada Mu'aisim, kita akan keluar lepas maghrib, baru kita boleh keluar. Jadi waktu itu boleh, waktu itu dibenarkan daripada zuhur tu sampai ke pagi esok. Itu waktu melontar untuk hari 11. Jadi tak ada masalah lah masa-masa bila waktu, masa mana yang kita boleh pergi, kita pergi. Tengok arahan pihak muassasah yang pergi. Tapi yang afdalnya, yang asalnya melontar pada hari tasyrik ni, iaitulah zuhur. Masuk waktu zuhur, melontar. Jadi jamrahnya seperti tadi jugalah yang kita dah lihat tadi. Kemudian melontar pada hari 12. Sekiranya orang ni nak nafar awal, maka dia boleh melontar pada hari 12 itu. Tengok di sini pihak pengurusan, pihak muzakarah tabung haji mengatakan waktu diharuskan selepas fajar. Lepas maghrib subuh terus je melontar. Waktu yang baiknya, yang afdal, yang sunnahnya melontar lepas zuhur nanti. Lepas zuhur lontar baru balik. Jadi untuk dua waktu ni sangat berbeza suasana. Orang yang melontar awal, mungkin pukul 10 pagi dia sudah boleh berangkat balik ke Mekah, dia akan sampai ke Mekah zuhur, insya-Allah taala. Tetapi orang yang melontar lepas zuhur, dia naik bas mungkin asar, Mekah boleh jadi dia akan sampai pada pukul 12 malam kerana terlalu jam. Pengalaman saya yang lepas-lepas lah, kadang-kadang terpaksa kita kena turun bas, kita berjalan balik jalan kaki sampai 2 kilo 3 kilo, tarik orang tua-tua kita ni. Itu di antara sebab. Jadi kerana itulah setakat hari ni, sebelum siapnya kereta api laju ni, jadi pandangan pihak muzakarah tabung haji yang membenarkan melontar pagi itu agak relevan lah dengan suasana yang ada hari ni. Kerana banyak masalah. Bila kita balik petang, pukul 3 kita berlepas, asar nak mayang kat mana? Ataupun kita dah jamak dah tadi, sesalah asar sampai maghrib kan. Jadi banyak cerita-cerita. Bila sampai maghrib, Mekah ni terlalu jam, bah nak masuk tu agak payah. Memang berjalan kaki dengan beg-begnya macam cerita lah. Yang pentingnya dari segi hukumnya, kita ambil yang asalnya, melontar ni kena lepas zuhur. Melontar kena selepas zuhur, kerana itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi bagi orang yang sudah melontar pada hari 13, 12, maka dia sudah boleh pilih. Nak balik ke Mekah, selesai haji balik. Nak duduk lagi satu malam, duduk lagi. Jadi dia jadi nafar sani. Jadi dua-dua tu tak boleh. Ini suasana melontar. Jadi kita selalu sebut dalam perbincangan kita ini, iaitulah tentang nafar awal dan nafar sani. Dah. Apa makna nafar? Nafar itu makna berangkat. Nafar makna berangkat. Itu dari sudut pergerakan. Tapi kalau tuan-tuan masuk restoran, dia kata kam nafar, berapa orang? Itu bilangan orang nak makan. Lain. Dia kata nafar awal, dia kata nak balik nak makan apa nafar awal pula ni. Marah orang Arab. Kalau masuk restoran Arab, nafar tu makna bilangan orang. Jadi kalau kita masuk restoran Arab, 2 orang minta 1 nafar, 1 orang yang makan. Nasi dia macam ni penuh pinggan. Memang tak termakan kita. Jadi kalau ambil 1 nafar 1 orang, jawabnya bakal tidur situ lah. Banyak sangat nasi dia. Jadi nafar awal itu maksudnya meninggalkan Mina pada hari 12 Zulhijjah tanpa mabit dan melontar jumrah untuk hari 13. Jadi bila kita nafar awal, gugur. Apa syarat dia? Syaratnya telah sempurna bermabit di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Jadi kena malam tu mabit dulu, 11 12. Kalau orang tak mabit 1 malam, jawabnya bayar 1 cupak. Murah ya? 2 malam 2 cupak, 3 malam seekor kambing. Itu cara dia. Syarat yang kedua telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah pada hari 11 dan 12. Jadi sempurna dah. Lontar hari raya sudah, hari 11 sudah lontar, hari 12 sudah lontar, baru boleh balik. Syarat yang ketiga, berqasad. Apa makna qasad? Qasad ni maknanya berniat untuk menaklukkan nafar awal. Aku balik ni ke Mekah ni hari 12 ni, tak mari lagi ke Mina sebagai orang haji, tak mari lagi. Itu niat kita. Maknanya kalau kita balik hari raya tu, kita kena mari lagi sebab kena mabit lagi. Jadi bila kita nafar awal, kita nak balik tu, kita niat tak ada lagi dah, tak ada niat nak balik dah. Niat kitanya nak pergi, sudah dah haji kita, selesai. Assalamualaikum dah kepada Mina. Yang keempat, meninggalkan Mina sebelum maghrib. Ingat tu.
tinggalkan Mina sebelum maghrib. Jadi kalau kita di waktu maghrib itu kita duduk tidur di Mina. Lepas maghrib bincang kawan-kawan kita, mari kita balik. Boleh lagi? Boleh dah. Bila masuk maghrib, tuan kena terus bermalam di Mina sampai ke pagi esok, melontar sekali lagi, baru balik. Itu cara dia. Tapi kalau kita duduk atas bas, duduk atas bas dah, jam jalan, bergerak krek tak berjalan, tiba-tiba belum keluar daripada border Mina, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bas tu kena pusing balik, kau boleh terus? Boleh terus, kerana kita sudah berazam meninggalkan Mina daripada tengah hari tadi lagi, tapi tak keluar-keluar juga bas ni, jam. Tak apa. Yang tak bolehnya duduk dalam khemah tu, tengah duduk berehat tu, tiba-tiba kita fikir balik ya. Nampak jam sangat, queue kuat sangat di tandas. Tak boleh. Nak balik kena keluar daripada Mina sebelum maghrib hari 12. Tidak berazam untuk kembali lagi ke Mina sebagai orang haji. Itu yang kena tambah, itu sebagai orang haji. Tapi bila sampai di Mekah, mari pula telefon, alah makcik awaknya awak tinggal di Mina ni sakit yang agak kritikal, berat. Jadi boleh kita balik semula ke Mina atas dasar nak ziarah makcik tu. Tak apa. Kita ziarah dia, kita uruskan sakit dia pergi hospital, dan kita tak perlu mabit ni. Kalau nak balik, melontar besok tak perlu lagi, kerana kita datang ke Mina bukan sebagai haji, tapi kita sudah datang ke Mina sebagai ziarah orang sakit atau menyelesaikan urusan kita, baik kita hilang atau sebagainya. Dan waktu kita nak keluar tadi, kita sudah berazam bahawa aku keluar ini selesai sudah hajiku, dan aku tidak akan balik lagi ke Mina sebagai jemaah haji. Itu nafar awal. Jadi selesailah kita nafar awal. Satu lagi dia panggil nafar thani. Apa makna nafar thani? Nafar thani senang je. Nafar thani tunggu satu hari lagi besok. Habis lah, tak ada syarat, tak ada apa dah. Sudah melontar esok hari 13, nak tidur di Mina 2 malam lagi pun tak apa. Tak syarat balik belum maghrib. Contohnya kita duduk di Mina, bas tak mari-mari lagi sampai malam besok, duduklah situ, berehat dulu kat Mina satu hari lagi. Jadi tidak syarat lah. Yang syaratnya untuk orang nafar awal. Tentang afdal tak afdal kita sebut dah tadi. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Dua-dua orang ni, dua orang yang bertakwa. Jadi sama ada duduk di nafar awal ke nafar thani, kita jangan duk kira. Jadi tuan-tuan jangan bertukar nafar awal nafar thani. Ada satu lagi awal thani yang kita dah bincang baru ni, tahallul awal, tahallul thani. Tahallul tu maksudnya buka ihram. Yang pertama, 10 larang ihram telah terangkat. Ingat, tahallul thani habis semualah larang ihram. Nafar awal berangkat awal hari 12, nafar thani berangkat hari yang ke 13. Alhamdulillah, boleh pergi haji dah tu, insya-Allah selesai dah. Jadi selesailah kita tentang nafar awal, nafar thani, tahallul awal, tahallul thani sudah selesai. Jadi kalau ada apa-apa persoalan dalam masalah melontar ni, bolehlah tanya. Banyak lagi masalah melontar tadi kita dah faham dah tak? Melontar hari 11, hari 12 tu bermula daripada jumrah yang pertama, pergi pada jumrah yang kedua, pergi pada jumrah yang ketiga. Itu dia panggil melontar hari yang ke 11, 12 dan 13. Jadi kena letak situ ni. Jadi kita kena ingat, waktu kita melontar jumrah ula, sudah kita melontar begini, menghadap kiblat, kita pusing ke arah kiblat, balik ke arah kiblat, baca doa. Jadi situ kita baca doa. Di mana? Jumrah yang pertama itu baca doa di situ. Kerana Nabi kita berdoa panjang, lama dia berdiri di situ berdoa kepada Allah SWT. Jadi nak doa apa di sini? Jawabnya tak ada doa khusus. Doanya tuan-tuan sendiri yang tanda. Hari ini, hari pertama saya nak doa untuk saya. Jumrah yang kedua untuk suami. Suami pula doa pada isteri, biar berlawan doa kat situ. Macam mana nak lawan doa? Iyalah, macam mana nak lawan doa? Kena ajar ke tak? Contohnya isteri kata, ya Allah, berikanlah lembutlah hati suami saya ni baik, tak cari yang lain dah. Tu kira.
Jangan pula suami kata lembutlah hati isteri saya ni, balik ditambah lagi. Selamat doa tu. Jadi kalau berlawan kat situ, saya rasa tak jadi. Sebab sama-sama kuat. Jadi jangan. Saya cerita tahun lepas. Waktu suami mari tanya saya nak doa apa kat sini, dia nak sebut adalah doa dia nak tu. Dia tak perasan isteri dia ikut juga mari nak dengar. Dia paling-paling tengok Allahu Akbar. Saya pun ajar isteri dia, kalau dia doa macam ni, hajah doa macam ni. InsyaAllah berlawan doa kat sini tak jadi. Bukan doa tu saja, banyak lagi yang pentingnya bagi kita doa untuk kebaikan. Yang saya nak ceritanya, doa jumrah yang pertama itu Nabi kita berdoa. Jumrah yang kedua dia berdoa menghadap ke arah kiblat. Jumrah yang wusta Aqabah tak doa lagi. Terus kita jangan duk ikut tok si haji tu. Tok si haji dia nak cepat sudah. Dia lepas dia melontar jumrah yang pertama, jalan. Bawa bendera pergi jumrah yang kedua melontar. Lepas tu dia tunggu jumrah Aqabah tu sambil-sambil nunggu orang tak mari ni doa situ. Itu cerita tok si haji. Kita nak buat haji ni kita ikut cara Nabi kita berdoa. Jadi Nabi SAW lepas jumrah Aqabah dia tak doa. Sebab apa? Dah keluar Mina dah tu. Jadi kita pusing je balik. Jadi taklimat perjalanan ni saya akan beri nanti bila kita nak pergi. Kerana bila kita lepas pada jumrah Aqabah, bila melontar jumrah Aqabah, dia ada dua jalan. Satu jalan keluar ke kiri, ke kanan, satu ke kiri. Tuan-tuan kena ingat, jalan lorong balik ke kemah orang Malaysia, lorong kanan. Pergi ke kiri, jawab dia je puas carilah, tak jumpa cari. Semua kemah sama lagu tu je. Saya tak tahulah tahun ni kita berkemah di mana. Tapi asasnya kemah Mu'aisim tu kena ke kanan. Kalau pergi terus, balik Mekah. Jadi dia duduk atas jambatan tu. Jadi kita naknya waktu kita duduk jumrah ula berdoa, jumrah wusta berdoa, jumrah Aqabah terus je. Tak payah doa di situ kerana Nabi kita tidak berdoa. Jadi masa ini suasana tempat melontar di tingkat bawah tahun dulu. Tahun 27 lagi tu, sebelum ada yang baru ni. Ni tadi kita sudah lihat kan. Ni cara orang nak melontar ni dengan penuh semangat melontar. Jadi orang perempuan jangan angkat tinggi, rendah aja angkat sebelah ni. Yang lelaki angkat tinggi tak apa. Ni hak lama ni. Tempat jumrah yang lama. Ini 2 tingkat. Itu suasana dulu. Suasana hari ni bukan macam ni tuan-tuan. Kita akan naik ikut ni, kita akan turun ikut lorong yang telah saya sebut tadi. InsyaAllah ta'ala hari tak haraplah. Harapnya tidak akan berlaku lagi insiden-insiden yang tidak diingini sebagaimana yang berlaku tahun-tahun yang dulu. Tengok apa yang berlaku. Saya sendiri mengikut dalam pengalaman kita lepas, saya pernah tengok. Waktu tu jemaah haji kita terlalu agresif. Dia kata, Ustaz, saya nak ikut cara Nabi, nak melontar waktu duha, hari raya. Saya kata boleh. Saya nak ikut cara Nabi. Bila kita pergi itu bergelimpangan mayat, ambulan penuh kat situ. Kata macam mana agak-agak. Dia kata ikut cara Ustaz pun tak apa dia. Macam-macam jemaah ni. Dia nak tengok dulu. Tengok tu, baru dia kata Allah. Jadi ini bukan nak menakutkan tuan-tuan. Ini peristiwa yang dulu. Peristiwa dulu tahun 2004 dalam 2004. Jadi dalam masa 5 minit je. Berapa ni? Kerana dia masuk tak ikut lain. Orang yang patut naik kot ni dia turun kot ni. Jadi bertembung tak nak mengaku kalah, tak nak undur. Jadi berlakulah apa yang berlaku. Dan insya-Allah sentiasalah kita berdoa kepada Allah SWT semoga semua tragedi yang lepas tidak lagi berlaku kepada jemaah-jemaah yang akan datang insya-Allah taala. Jadi itu perbincangan kita tentang melontar jumrah. Jadi apa soalan-soalan tentang wajib haji yang ke-6 ini, ialah melontar 3 jumrah ni? Ada apa-apa soalan di sini? Ya. Ya? Jarak untuk kita melontar Dia tempat melontar ni, jarak dia yang paling dekat sekali ni kita boleh pergi, kalau waktu orang tak ramai, boleh pergi sampai rapat sini. Duduk di dinding. Boleh letak perut kita ni, dada kita ni letak di dinding dia. Lontar situ. Waktu orang tak ramai. Tapi kalau waktu orang ramai, kita cuba masuk sedekat mungkin. Yang paling hampir sekali dengan dia. Dia tak carak letak tangan kita di dinding, tak carak. Tapi yang pentingnya nak pastikan dia masuk. Kalau tengok orang lain tu dah jauh lagi, di sini ke dinding tu. Oh, bismillah. Oh, pekor.
Tentu atas kepala orang yang kena. Jadi kita tak nak, kita nak pastikan batu yang kita lontar tu masuk ke dalam tempat melontar. Batu yang lontar tu mesti masuk tempat melontar. Kalau tak masuk kat luar, kalau kita nampak dengan mata kita tak masuk, mana lontar tadi tak sah, tukar ambil batu lain, tambah satu lagi. Jadi waktu melontar tu yang paling mudah sekali. Biasanya waktu yang diberi kepada jemaah haji Malaysia ni keluar daripada kemah tu, waktu agak lengang dah. Jadi muassasah pun duduk kira, duduk fikir panjang dah dia ni. Dia kata orang Malaysia ni orang yang hebat-hebat, jadi kena bagi yang akhir lah dia tu. Jadi kalau bagi awal kan nanya dia kata. Jadi ada soalan lain lagi tentang melontar. Jadi batu kalau tak cukup hari tu kita boleh ambil di Mina, boleh ambil di Mina. Ada soalan tak ada soalan sini? Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada satu lagi. Kita ada lagi tawaf wada'. Kita dah belajar banyak dah hari itu tentang tawaf. Tawaf ni ada berapa jenis? Berapa jenis ada tawaf? Tawaf haji, tawaf ifadah, Tawaf umrah bagi orang haji tamattu'. Tawaf tahiyatul bait untuk orang nak masuk ke masjid, ke Kaabah. Tawaf kudum untuk orang yang lakukan haji ifrad dan haji qiran. Jadi satu lagi tawaf yang terakhir sekali. Dia panggil tawaful wada'. Tawaf wada' ni tawaf yang terakhir. Bila kita nak balik ke negeri kita, nak balik ke kampung kita dah, ataupun kita nak pergi ke Madinah, maka kita kena tawaf yang terakhir sekali, iaitu tawaful wada'. Cara nak tawafnya sama ya, dengan pakaian yang bersih, ada wudu. Orang perempuan yang tak boleh salat, tawafnya digugurkan bagi dia, tak payah pergi tawaf lagi dia. Dia pergi tengok je dekat Kaabah tu. Jadi mengikut tarikh tawaf wada' ialah tawaf yang selamat tinggal kerana memuliakan dan menghormati Baitullah, menghormati Kaabah. Bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah, balik ke negeri dia, atau orang yang dah selesai mengerjakan haji, walaupun rumah dia dekat. Contohnya orang yang duduk di Jeddah. Jeddah dengan Mekah hari ini lebih kurang dalam 80 kilo ataupun 70 lebih. Jadi oleh kerana dia nak balik haji selesai dah, maka wajib bagi dia melakukan tawaf wada'. Ataupun orang yang nak meninggalkan Mekah lebih daripada 2 marhalah. Jadi di sini dalam muzakarah haji, pihak tabung haji meletakkan orang yang nak pergi melawat di tepi laut di Jeddah tu, yang lebih daripada 90 km, maka pada tu kena tawaf wada' dulu. Lepas tu balik sekarang, nak balik Malaysia esok, tawaf wada' pula. Orang yang nak pergi ke Taif, kena tawaf wada'. Ini keputusan muzakarah haji. Jadi tawaf wada' ni hukumnya wajib. Jadi jika uzur barulah dia tidak dikenakan dam untuk tawaf wada'. Hukum mengerjakan tawaf wada' bagi umrah. Jadi ini timbul soalan lain lagi. Hukum tawaf wada' bagi orang yang mengerjakan umrah. Ni ramai kita pergi umrah ni, wajib tak wajib dia tawaf wada'? Sebagai ulama mengatakan wajib kerana dia nak meninggalkan Mekah. Jadi inilah yang terbaik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi umrah sehari 2 ni, ke bila nak pergi, bila kita nak balik, kita tawaf wada', baru kita balik. Dan musim umrah ni musim orang tak ramai. Lainlah kalau umrah bulan Ramadan, cabarannya begitu kuat. Jadi kita pergi tawaf wada'. Dan ada juga yang mengatakan sunat. Contoh sunatnya macam ni, yang nak jadi sunat ni, kita nak balik pukul berapa? Pihak travel bagi tahu kita akan berangkat balik pada pukul 12 tengah hari, bas akan bawa kita ke airport Jeddah. Pagi tu pukul 8 pagi kita pergi buat umrah. Dijangka siap umrah pukul berapa? 10 pagi. Betul tak? Pukul 10 baru sudah umrah, kita balik ke bilik kita, tukar baju, mari tawaf wada' pula. Jadi di sini dia jadi sunat, kerana baru je kita melakukan tawaf di Baitullah. Jadi yang pentingnya ada 2. Kalau kita semalam kita buat umrah yang terakhir, nak balik besok, jadi yang baiknya kita tawaf wada' balik esok, kerana lama sangat dah putus di antara kita dengan Kaabah.
Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tawaf wada' tidak termasuk dalam perkara-perkara rukun ataupun wajib sunat mengerjakan haji. Dia satu tawaf yang berasingan. Tawaf yang tersendiri. Bila orang nak tinggal Mekah, maka inilah hukum dia. Tawaf wada' merupakan suatu perkara yang wajib, yang tersendiri dan terasing dari amalan-amalan ibadat haji dan umrah, dan tidak berkaitan dengan dua ibadat tersebut. Jadi siapakah orang yang dikenakan tawaf wada'? Ini kita nak tahu. Orang yang nak meninggalkan Mekah dan mahu bermusafir dalam jarak jauh yang diharuskan qasar salat, iaitu 2 marhalah, lebih kurang dalam 91 km ke atas. Dan yang kedua, orang yang mahu pulang ke tempat kediamannya yang agak jauh, jarak jauhnya dari Mekah tidak sampai 2 marhalah. Saya sebut tadi orang Jeddah. Yang ketiga, orang yang mahu ke satu tempat yang akan bermukim sekalipun dalam tempoh 4 hari cukup dan jaraknya tidak sampai 2 marhalah. Kita nak pergi rumah waris kita lah yang tak sampai 2 marhalah, itu contohnya, maka orang tu kena tawaf wada'. Yang seterusnya, siapakah orang yang dikecualikan daripada tawaf wada' ni? Siapa orang ni? Yang pertama, orang perempuan yang haid atau nifas. Orang ni selesai. Orang yang berpenyakit kencing tidak tos, maknanya kencing selalu keluar aja, jadi orang ni boleh balik je. Orang yang luka dan darahnya mengalir tidak dapat ditahan serta boleh menajiskan masjid, maka dia ambulan hantar terus dia ke Jeddah. Orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, orang ni pergi duduk di Mekah tak ada visa contohnya, lepas tu kena tangkap ke polis mana nak bawa dia pergi tawaf wada' pula, warak polis. Boleh kata hantar je ke Jeddah. Jadi orang ni pun termasuk dalam orang yang digugurkan. Orang yang kelima, orang yang takut kepada orang zalim. Jadi ada orang zalim macam Juhaiman tahun 1400 dulu, nak tembak orang, masuk Masjid Haram tembak, jadi orang ni selesai. Orang yang takut ditinggalkan oleh teman seperjalanan dia, jadi dia entah pergi ke mana, dia tak tahu pula orang nak balik tengah hari ni, balik-balik tengok orang naik atas bah dah. Kalau nak tunggu dia tawaf mungkin terlepas kapal terbang, jadi orang ni boleh pergi. Macam-macam lah. Orang takut ke alung contohnya, takut orang minta hutang tanpa dia. Orang yang takut pada sesuatu yang membahayakan dirinya, dan orang yang tidak mempunyai tanah atau suci. Itu semua tu cerita-cerita yang disebut oleh alim ulama kita. Ulama ni dia bahas semua, tak tinggal detail je perbahasan dia, walaupun agak setengah-setengah tu memang tak relevan dengan suasana yang ada depan kita ni kan. Jadi masa nak tawaf wada' masa mana? Waktu. Ini yang penting. Hukumnya tuan-tuan dah tahu dah. Orang yang dikecuali pun kita sudah tahu. Waktu nak melakukan tawaf wada' itu bila? Ini satu perbahasan yang penting. Waktu dilakukan tawaf wada' setelah semua urusan selesai. Bila kita nak balik pagi nanti, malam tu dah selesai. Beg-beg kita semua sudah angkat, sudah ikat semua dah letak kat luar. Jadi pihak pengurusan akan ambil beg hantar sana. Jangan pula lepas tawaf wada' cepat nak balik, apa ni, baru nak ikat beg. Itu tak jadi, dia kena cepat. Yang kedua, sebaik saja melakukan tawaf wada' ia terus meninggalkan Mekah. Sepatutnya macam itulah. Sepatutnya kita nak pergi tawaf wada', barang kita sudah ada atas bas, pasport kita sudah ada dengan pihak pengurusan, jadi kita pergi tawaf, balik je naik bas, bah pun subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, jalan. Jadi ada juga keadaannya, kecuali kerana menyediakan keperluan perjalanan atau membeli makanan atau mengangkut barang-barang. Jadi kalau kita balik itu bah sudah ada contohnya, barang baru nak angkat, tunggu je lah. Ataupun pihak pengurusan sudah 3 kali reconfirm dengan pihak muasasah, bah akan mari pukul 10 pagi, kita diberi arahan supaya tawaf pukul 8 pagi, tawaf, balik-balik bah tak mari, tunggu sampai pukul 2 petang bah mari. Jadi pada waktu itu tak payah kita pergi tawaf wada' lagi, kerana kita duduk tadi kita sudah bersedia untuk bermusafir, tetapi yang tak marinya bas, bukan kita. Kalau sekiranya tengah-tengah kita tunggu orang azan di masjid, pergi je salat, lepas salat balik. Jadi itu dia antara perbahasan. Timbul lagi banyak persoalan-persoalan dalam masalah ini. Saya dengar tu, saya dengar ni, semua tu saya dengar. Orang tu kata, Ustaz, saya ni baru je saya dapat email soalan dia pergi haji berapa tahun bila tu. Jadi dia kata dia lepas balik daripada tawaf wada' ke bilik dia, bah tak mari. Jemaah ni diarah supaya masuk dalam bilik, takkan nak suruh tunggu tepi jalan tu, bahaya. Mungkin suasana tengah hari panas, dalam bilik ada aircon, jadi masuk dalam bilik.
Ada setengah-tengah duk tunggu, ada yang terlena, ada yang pergi tandas semula, macam-macam cerita. Tiba-tiba dia dengar dalam kerusuh haji baru ni kata ada ustaz tu kata siapa dia balik tidur semula kena bayar dam. Dia takutlah, dia tanya soalan, saya jawab, oleh kerana kita menunggu kedatangan bas yang tidak sampai, tapi jangan sampai besok. Contohnya kita balik lepas tawaf malam ni, lepas Isya, janji bas mari pukul 12, tunggu pukul 10 pagi esok baru mari. Pada waktu itu mungkin kita kena tawaf wada kerana hari lain dah tu. Jadi kalau setakat kita tunggu sampai pukul 2 pagi baru mari, ini memang realiti, memang realiti. Tuan-tuan jangan marah ke pihak pengurusan, sama ada tabung haji atau syarikat, taklah marah. Pihak syarikat ni 4 kali pergi, 5 kali pergi muasasah. Confirm besok pukul 10 pagi bas sampai. Okey, Mumtaz, maaf ya muskilah. Itu bahasa Arab. Maaf ya muskilah, ni Arab ni biasa ya. Tak ada problem lah bagi kita kak. Pergi. Telefon lagi pagi esok, mana bas? Allah, aku tidur lewat semalam. Ni baru bangun, baru nak pergi ambil bas. Waktu tu dah pukul 10. Marah jemaah haji. Jadi suasana-suasana begini, dalam keadaan hari ini, masalah tawaf wada ni perlu kita mengambil kira suasana. Jadi kelonggaran tu perlu diberi. Jadi jemaah yang sudah ikut arahan, yang penting ikut arahan. Orang kata pukul 8 pagi pergi tawaf, pukul 8 pagi. Yang saya sedihnya, kita bagi arahan pukul 8 pagi pergi tawaf. Dia pergi tawaf pukul 4 pagi. Lepas subuh kita nak pergi tawaf tu, dia balik, jumpa kita tengah jalan. Assalamualaikum Ustaz. Beres. Kata apa beres ni? Saya tawaf pukul 4 pagi tadi ni. Kata tak beres. Pusing mula ke masjid, tawaf mula. Apa beres macam ni? Jadi tuan-tuan kena ikut arahan. Kerana dalam perbincangan kita ni, dia kata apa? Dia kata apa ni, waktu yang ideal lah, waktu yang dibenarkan untuk tawaf lebih kurang 2 jam sebelum berangkat. Kalau dia tulis pukul 8 pagi bah akan datang, jadi tuan-tuan pergi tawaf pukul 6 pagi. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat ni pihak muzakarah mengatakan kalau bas nak bertolak lepas Jumaat, kita nak pergi tawaf wada lepas Jumaat, memang suasana begitu jam. Pukul 12 lagi pun jam juga waktu Jumaat. Jadi kita ambil masa yang 4 jam sebelum tu. Jadi kita tawaf pukul 10 pagi. Pukul 11 pagi kita sudah. Jadi kalau boleh keluar. Tak boleh keluar, tunggu sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat terus lagi balik ke bilik kita dan naik angkut barang-barang ke atas bas. Jadi masalah tawaf wada ni satu masalah yang penting bagi saya je lah. Tuan-tuan dan puan-puan ikut arahan yang telah diberikan, itu yang penting. Ini tidak orang suruh tawaf pukul 8 dia pergi tawaf pukul 4 pagi, pukul 2 pagi tawaf. Lepas subuh duduk round. Kata apa tak tawaf ni? Beres Ustaz, semalam lagi tawaf. Ni duduk beli wasbih tak cukup lagi. Allahu akbar. Saya pun dukung cerita lah dengan anak-anak buah ni. Kata balik semula pergi tawaf balik lah. Apa punya cerita macam ni. Jadi itu di antara masalah tawaful wada, satu tawaf yang penting. Sesiapa yang wajib melakukan tawaf wada tetapi ia keluar tanpa melakukan, maka ia telah melakukan dosa. Dosa lah ini. Kalau tanpa sebab nak balik semula tawaf wada tak sempat, maka dia kena bayar dam, seekor kambing, kerana meninggalkan satu benda yang wajib bagi dia untuk melakukannya. Jadi ini di antara uruf. Uruf ini maksudnya tempoh masa kebiasaan yang telah diputuskan oleh pihak tabung haji, pihak pengurusan. Dia kata di antara 3 hingga 4 jam. Jadi ini di antara perkara-perkara yang boleh dilakukan mengikut muzakarah haji yang ke-20. Yang boleh dilakukan selepas tawaf wada, makan minum boleh kita makan lagi. Jangan sampai tak boleh makan dah. Tawaf wada dah. Qada hajat dalam tandas bilik penginapan masuk lagi. Tak apa. Jadi mengambil beg atau barang yang letak dalam bilik penginapan boleh. Jadi setengah orang ni tak tahulah dia terima arahan daripada siapa. Bila nak kita tawaf wada, dia keluar semua beg kecil yang ada duit dalam tu keluar juga. Kata jangan letak tepi jalan ni. Kalau nak letak sini boleh, tapi niat sedekah. Pasal apa niat sedekah? Kalau balik tak ada nanti, jangan kata ustaz beg saya hilang. Tak apa, lillahi ta'ala cakap. Jadi jangan letak dalam beg kita dulu. Bila balik nanti baru kita naik ambil barang-barang kita yang berharga, baru kita pergi. Jadi mencari isteri atau keluarga yang hilang, minta selamatlah. Ini memang kadang-kadang terjadi. Dia pergi tak sama, sampai balik masjid berpecah pula. Orang nak pergi tawaf wada ni tawaf terakhir dah ni. Jadi kita perlu pergi dengan cara berkawan, berkumpulan. Makcik-makcik yang tua perlu dibimbingan. Jadi orang muda-muda ni janganlah nak jalan pok dia je. Jadi saya sebut awal-awal lah, takut hajah marah tak. Setengah orang makcik tu mari ni, makcik hajah ni, bukan makcik tua. Dia mari ustaz, dia tu saya nak tukar bilik. Pasal apa? Ustaz ni tak pandai atur bilik lah, letak dengan saya dalam makcik tua dalam bilik saya ni. Saya tanya Ustaz Fakru, dia kenapa letak makcik dalam ni? Dia memang sengaja dah, makcik ni tua. Kalau letak sama tua, siapa yang nak pimpin makcik tu? Betul juga pihak ijtihad dia tak?
Jadi orang muda-muda ni nak solek buat dia je, mana boleh lah gitu. Jadi tengok ni, di antara perkaranya mencari harta yang hilang, melawat dan membawa orang sakit ke hospital, membeli makanan sekadar yang perlu, itu di antara perkara yang boleh kita buat selepas tawaf wada. Jadi itu sajalah perbincangan kita pada pagi ini. Kalau ada soalan, kita boleh kemukakan soalan, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita seterusnya di dalam hukum hakam yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam ihram yang disebut sebagai dam. Dam ini denda ataupun bayaran dia dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan ataupun beberapa jenis amalan yang perlu kepada bayaran. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu untuk pada pagi untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.